Mak, tunggu. Dia kena macam ni. Sangat-sangat. Sangat-sangat. Oh, boleh. Jom, buang dulu. Okey. Tak apa. Dah okey dah. Okey. Kelas. Okey. Start dah. Dah approve. Apa Muzammil? Apa dia punya tu? Yang tukang approve kan? Saya dah nak tunggu. Start dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi dipilih untuk melaksanakan kewajipan kita, beri kesempatan untuk meluangkan masa untuk menghadirkan diri ke surau ini. Walaupun terdapat SOP yang terpaksa dipatuhi lah. Jadi dapat juga kita melaksanakan kewajipan kita dan kita akan sambung kuliah kita insya-Allah. Bagi yang tak dapat hadir, insya-Allah ada live dalam grup. Malam ni insya-Allah kitab Kifayatul Awam kaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan ummul kitab Al-Fatihah. Muka surat 24. Kalau kitab saya cetakan dia lain-lain ni. Tajuk Muqaddimah. Nombor 2 Muqaddimah. Surat 24. Betul lah? Betul lah? Takut lain-lain muka surat ni. Muqaddimah.
pendahuluan. Mukadimah ni pendahuluan. I'lam, ketahui anna fahmal aqaidil khamsin, sesungguhnya kefahaman terhadap akidah-akidah yang 50 al-atiyah, yang akan datang, yang berikut, yatawaqqafu ala umurin thalathah, berpijak di atas 3 perkara: al-wajibu, al-mustahilu, wal-jaizu. Iaitu yang pertama al-wajib, sesuatu yang bersifat wajib; mustahil, sesuatu yang bersifat mustahil; wal jaiz, sesuatu yang bersifat harus. Maksudnya pemahaman bahawa akidah-akidah itu bersifat wajib tergantung atas pemahaman kita mengenai wajib itu sendiri, dan pemahaman bahawa sebahagian akidah-akidah itu bersifat mustahil tergantung atas pemahaman kita mengenai makna mustahil. Demikian juga pemahaman bahawa sebahagian akidah-akidah itu bersifat jaiz, ini harus, tergantung atas pemahaman kita mengenai jaiz itu sendiri. Pengertian wajib. Falwajibu huwa alladhi la yutasawwar fil aqli adamuhu, ay la yusaddiqu al-aqlu bi'adamihi tahayyuzi lil jirmi, ay al-akhdhihi qadran min al-farah. Maka wajib itu adalah sesuatu yang tidak didapatkan pada akal akan ketiadaannya. Artinya akal tidak membenarkan perihal ketiadaannya, seperti tahayyus bagi jirim, yakni mengambilnya jirim itu akan seukuran daripada tempat yang kosong. Perkataan musannaf dengan la yutasawwaru bisa dibaca, boleh dibaca dengan 2 cara. Kalau dibaca dengan dhammah baris depan, ya, dhammah ya, yu lah, yakni dengan mabni lil maf'ul, maka maknanya adalah la yudraku. Maka maknanya ialah la yudraku, tidak didapatkan. Sedangkan kalau dibaca dengan fathah ya, yakni dengan mabni lil fa'il, maka maknanya adalah la yumkinu, tidak mungkin. Kembali kepada yang atas. Faham ke tak? Faham ya? Okay, yang pertama dia kata, i'lam, ketahuilah, annal fahmal aqaidal khamsin, memahami akidah yang 50 ini. Apa dia yang 50 tu? Saya jelaskan sebelum ni, iaitu 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, jadi 40. 1 sifat yang harus, yang jaiz, 41. Dan semuanya itu 41 bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian 9 lagi, 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. 9 lah bagi Rasul, bagi para Rasul. Jadilah semuanya 50. Al-atiyah maksudnya yang akan datang, yang akan diterangkan. Dia kata yatawaqqafu ala umurin thalatha, berpijak, maksudnya bergantunglah atas 3 perkara, iaitu al-wajib, al-mustahil, al-jaiz. Apa dia tu wajib? Apa itu mustahil? Apa itu jaiz? Maka diterangkanlah di bawah itu apa itu makna wajib, apa makna mustahil, dan apa makna harus. Maka di sini, seperti mana yang saya selalu dah bagi tahu, ulang lagi,
akidah, dia kata kan. Akidah yang 50. So akidah tu maksudnya pegangan lah. Pegangan kita, perkara yang kita i'tiqadkan. Faham kan? Perkara yang kita i'tiqadkan. Betul. Kita makan nasi, ada beberapa perkara kat situ. Saya makan nasi, ada beberapa perkara. 3 perkara ada betul. Saya makan nasi. Saya orang yang makan lah. Makan perbuatan memakan tu. Nasi benda yang dimakan. Betul. Kalau di sini kita disuruh beriktikad. Saya beriktikad Allah itu wujud. Saya maknanya kita lah dipanggil mu'taqid ataupun mukallaf. Mu'taqid orang yang beriktikad lah, ataupun mukallaf lah orang yang dibebani hukum. Dalam fiqah kan dia kata mukallaf. Kemudian perbuatan kita beriktikad, iaitu benar, nanti kita akan benarkan tasdik bil qalbi lah, kita benarkan perkara itu dalam hati. Dan yang ketiga, perkara yang kita i'tiqadkan. Betul? Faham Kita sebagai orang yang beriktikad. Kemudian perbuatan kita beriktikad. Yang ketiga, perkara yang diiktikadkan. Sama saja. Saya makan nasi, kita makan nasi. Kita orang yang makan perbuatannya nasi, benda yang dimakan. Okey. Bila saya kata kita yang beriktikad, apa maksud kita beriktikad? Bahagian mana yang beriktikad? Kira bagaimana? Tangan kita yang beriktikad ke? Kaki kita yang beriktikad ke? Hati kita yang beriktikad, betul? Hati kita. Okay, hati kita, dia bila dia beriktikad itu terus iktikad ke, atau ada lagi sebelum tu proses-proses yang lain? Contoh. Lagi contoh. Dia kata insya-Allah bulan 8 ni kerajaan akan bagi BRIM seorang 1 juta. Contoh. Siapa berani i'tikad betul apa yang ustaz kata tu betul? Sebelum kita nak terima berita tu, apa kita buat? Adakah terus betul ke ustaz? Saya percaya ustaz cakap, ustaz mana tipu. Terus i'tikad ke apa kita buat dulu? Kita fikir dulu lah kan, kita betul ke ni? Betul. Kita fikir dulu. Betul ke ni? Otak kita lah. Otak kita, akal kita. Akal kita wajib ke mustahil ke harus saja? Harus. Tak mustahil dia nak bagi. Ke mustahil? Itu sekarang dia kata tadi, kita kena faham dulu apa tu benda wajib, apa yang makna mustahil, apa makna harus. Jadi saya nak tanya sekarang, wajib ke mustahil ke harus? Kerajaan akan bagi bulan depan 100 juta. Wajib ke mustahil ke harus? Siapa kata mustahil? Saya. Siapa kata harus? Siapa kata wajib? Jawapannya harus. Apa masalahnya nak bagi? Masalah rakyat Malaysia ada berjuta. Dia takkan bagi semua orang, dia bagi ketua keluarga. Contoh, katalah kita ambil 3 juta. 3 juta kalau seorang 1 juta apa?
Kalau 3 juta rakyat, kalau kita wakil lah, mana 30 juta, kita bagi contoh suami isteri dengan anak-anak, 30 juta rakyat tu kita katalah contoh, mana 3 juta sahaja yang bakal dapat, satu orang sejuta. 3 juta dengan dapat seorang dapat sejuta apa? 3 juta-juta 3 bilion lah, 3 trilion, 30 bilion. Boleh tak bagi? Tak, bukan nak tak nak bagi tu lain. Isu nak dengan tak nak bagi, tak boleh tak dia nak bagi tu, mustahil ke dia bagi? Tak mustahil. Dia bagi semua juta. Tak mustahil, harus. Boleh, benda tu boleh dibuat. Cuma dia tak nak bagi, itu je, dia takkan bagi, ya, itu je. Tak, maksudnya kita nak tahu benda tu, kalau mustahil maka tak boleh buat. Takkan boleh buat. Jangankan seorang dia nak bagi sejuta pun tak boleh buat. Tak mustahil, benda tu harus saja. Benda tu harus, akal. Secara akal benda tu tak mustahil. Cuma dia tak nak bagi, itu dia takkan bagi, kan? Kita nilai benda tu wajib ke, mustahil ke, harus. Contohnya selepas ini Perdana Menteri yang seterusnya ialah Tunku Abdul Rahman. Wajib, mustahil, harus, nak tanya. Kenapa mustahil? Allah nak hidupkan dia, boleh tak boleh? Boleh, harus. Harus. Sebab tu dia kata bergantung kepada kefahaman kita terhadap apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu harus. Terus sekarang ni masih belum faham lagi. Okey, saya akan bagi tahu lah kenapa semua jawab mustahil. Sebab apa? Semuanya jawab mustahil adat. Semuanya jawab mustahil secara adat. Secara akal tak mustahil. Secara akal tak mustahil. Secara adat yang mustahil. Mana kerajaan bagi seorang sejuta? Adat mustahil. Nak Tunku Abdul Rahman jadi Perdana Menteri balik, adat kan? Mustahil lah, dah mati macam mana nak jadi. Tapi secara akal, boleh tak Allah hidupkan dia balik, dia jadi Perdana Menteri? Boleh tak? Boleh. Haruslah. Itu kena hukum akal lain, hukum adat lain. Yang ketiga hukum syarak. Dah bahas dah pun sebelum ni. Tu nak test ni, faham tak faham. So kena faham, kena beza. Sebab tu kebanyakan manusia dia hukum adat itu kuat. Dia mesti jawab dengan hukum adat. Akidah tak boleh pakai hukum adat. Hukum adat ini untuk kehidupan kita je. Mak lapar makan, dahaga minum air. Itu hukum adat. Hukum akal bukan itu. Tongkat jadi ular. Tongkat dia jadi ular. Hukum adat kata apa? Mustahil lah. Tapi Nabi Musa tongkat jadi ular, kan? So akal kata tak mustahil. Adat kata mustahil. Tapi akal kata tak mustahil. Sebab apa? Sebab akal ni gunanya untuk akidah. Adat tu gunanya untuk menjalani kehidupan seharian. Sebab tu adat tak pernah tengok kan. Sebab tu kita kata apa? Tongkat jadi ular tu apa? Mukjizat. Mukjizat tu apa? Perkara yang menyalahi adat. Perkara yang berlawanan dengan adat. Adat mana boleh tongkat jadi ular? Sebab tu mukjizat, perkara yang menyalahi adat. Akal kata boleh je, tak ada masalah. Sekejap simpan tempur. Ini hukum adat. Kalau adatnya dia okey sikit. Akal pun kata boleh okey lah.
Dah boleh? Faham? Adat, akal, syarak. Okay, adat tak pakai. Adat dalam akidah kita tak pakai. Tak adalah tak pakai langsung, pakai juga. Tapi nombor 3 lah. Nombor 3. Okey, sekarang ni tadi kan kembali kepada persoalan tadi, saya makan nasi. Saya orang yang makan, kemudian makan tu perbuatan, makanan tu benda yang dimakan. So dia bagi tahu tentang akidah yang 50. Akidah yang 50 yalah. Ini jangan tanya kenapa 50 tu semua dah selesai bahas dah. Akidah banyak, tapi kita pilih ikut 50. Sama macam rukun Islam banyak, tapi Allah kata Islam kata rukun Islam 5. 5 je. Tak banyak lagi, tapi rukun dia 5. Iman kita percaya kepada 6 tu je. Tak banyak lagi, tapi rukun dia. Okay, sekarang ni tentang sifat-sifat Allah. Kalau mazhab kita cukuplah 20. Banyak sifat Allah. Banyak. Yang wajib banyak, yang mustahil banyak, sama dan yang harus. So kita cakap cukup 20 belajar. Yang lain nak belajar 99 ke 1000 ke tu pulang kat dia. Okey. Jadi kita orang yang beriktikad. Kemudian kita ada perbuatan kita untuk beriktikad. Kemudian ada perkara yang perlu kita iktikadkan. Okay, macam tadi saya kata kerajaan akan bagi 1 juta sama depan. Saya tak je. Terus kan? Maknanya kita fikir dulu, boleh tak begitu? Maknanya kita kata secara adat mustahil, tapi secara akal boleh. Harus. Secara akal kita kata harus ya, tapi secara adat mustahil lah Ustaz. Kan? So kita ada reflect dulu. Kita bukan terus terima je. Contoh sebelum ni saya bagi. Lepas ni akan datang Imam Mahdi, betul? Percaya tak? Saya lah Imam Mahdi tu. Percaya? Percaya? Kalau saya dakwa saya Imam Mahdi, percaya tak? Tak. Paling pun orang kata apa? Apa bukti dia? Betul? Minta bukti, minta dalil. Dalil dia saya kata apa? Dalil dia saya cakap. Dalil dia saya cakap, saya Imam Mahdi tu lah dalil dia. Boleh? Terima? Tak boleh terima. Sama lah bila Allah kata aku Allah, kita boleh terima tak? Sebelum pergi pada Allah lah, pergi pada Rasulullah dulu. Rasulullah datang di Mekah kan, dilantik menjadi Rasul. Lepas tu dia claim, aku adalah utusan Allah. Orang Mekah percaya tak? Kenapa tak percaya? Tiba-tiba hidup sama-sama 40 tahun macam biasa, tiba-tiba umur 40 tahun mengaku Rasul. Minta bukti lah. Kalau betul engkau Rasul, belah bulan. Betul? Akhirnya belah ke tak belah bulan? Siapa yang belah bulan? Rasul ke Allah? Allah yang belah untuk membenarkan dakwaan Rasul itu. So yang tengok percaya tak percaya? Sebahagian percaya, sebahagian kata sihir lah, itulah inilah kan. Jadi sekarang ni kita belajar akidah, kita disuruh percaya kepada Allah. Kita percaya bahawa Allah itu wujud, Allah itu qidam, Allah itu baqa, Allah itu mukhalafah lil hawadis, Allah itu ada sifat kudrah, sifat iradah. Kita percaya tak? Kalau kita percaya begitu sahaja, itu namanya taklid. Itu yang kita dah bahas sebelum ni. Macam tadi saya kata bulan depan kerajaan akan bagi 1 juta seorang. Percaya. Itu namanya taklid. Ikut je, percaya, buta je lah. Mana kata ikut buta je. Orang kata, betul Ustaz. Apa dalil dia? Dengar mana-mana ni? Mustahil lah tu. Secara adat lah. Oh tak, saya betul. Saya sebenarnya sembang dengan Muhyiddin. Mana ngarut, tipu lah. Kan? Jadi orang nakkan bukti. Macam tadi lah, aku Rasul. Apa bukti? Belah bulan tengok. Belah bulan betul lah. Tu sudah. Alamak, terbelah betul lah. Akal mu tu betul ni. Dan dia pun tak kata aku yang belah. Yang akan belah bulan ni Tuhan yang mengutuskan aku, Allah Ta'ala.
akan belahkan bulan untuk aku supaya bukti kebenaran dakwaan aku. Aku utusan dia. Betul? Jadi di sini kita dalam Asy'ariyah kita diajar akidah kita itu mesti ada dalil. Kita memang wajib berakidah itu, tapi bukan taklid buta je. Kena ada dalil. Jadi apabila kita disuruh beriktikad perkara-perkara akan perkara-perkara, maka kategori dia 3. Kategori dia 3. Logik tu akal kan? Yalah, wajib lah. Jadi sebagai reasoning apa juga maka ada logik kan? Siapa? Soalan logik tu akal kan. Jadi selagi ada reasoning apa juga maka ada logik lah. Okey. Akal menghukumi. Akal tu dia menghukumi. Dan akal menghukumi 3 je dihukum. Logik, tak logik, satu lagi harus. Logik tu wajib. Boleh jadi 2. Logik tu sama ada wajib atau harus. Ini kalau logik tak logik biasa orang dengar 2 je kan, logik dengan tak logik. Okay, yang logik itu maksudnya mesti ke ataupun tak mesti? Mesti ya. Kalau logik itu makna mesti, makna dia makna wajib. Bahasa Arab lah, bahasa Arab panggil wajib. Ini jangan kait dengan hukum fiqh wajib, haram, sunat. Fiqh ni kita masuk akidah. Hukum akal, bukan hukum syarak. Kan dah kata hukum 3, hukum adat, hukum akal, hukum syarak. Hukum syarak fiqh. Ini hukum akal. Macam tadilah bila saya beritahu satu perkara, apa yang menghukumi? Akal lah yang menghukumi. Tadi kata kerajaan akan bagi 1 juta seorang. Dia fikir tu, tak logik lah, mustahil lah. Tak logik. Dia kata tak logik. So yang hukum tak logik tu siapa? Akal kita lah kata tak logik. Tapi saya kata, bukan tak logik. Benda tu logik. Maknanya kalau tak logik, maknanya mustahil. Yang mustahil je. Duit ada, bagi je. Cuma dia tak nak bagi tu bab lain. Tak nak bagi tu bab lain. Boleh tak dia bagi? Mustahil ni maknanya tak mungkin terjadi. Maknanya tak akan boleh jadi. Kalau dia nak bagi pun tak boleh. Itu mustahil. Ini benda bukan mustahil. Dia boleh bagi, cuma dia tak nak bagi lah. Nak buat apa nak bagi juta kan. Dia tak nak bagi. Jadi logik dengan tak logik tu biasalah kita guna akal kan. Logik, akal maknanya akal boleh terima. Kan disebut tadi bawah tu, la yatasarru aqlu adamuhu. Akal boleh menggambarkannya. Akal boleh terima, logik lah. Bila akal boleh terima tu namanya logik. Dalam bahasa Arab dia panggil wajib. Tak logik, akal tak boleh terima, maknanya mustahil. Tapi ada satu lagi yang dipanggil jaiz. Akal boleh terima kewujudan dia dan ketiadaan dia. Itu harus. Macam tadi kan, 1 juta tadi kan, kerajaan bagi 1 juta. Nak bagi boleh, tak bagi pun boleh. Tapi dia tak nak bagi. Itu je. Macam kita kata tongkat jadi ular, boleh tak boleh? Akal kita tak logik pula. Ini kat sini ukuran beza kita dengan falsafah, dengan liberal, dengan orang lain. Kalau tanya orang kafir, boleh tak tongkat jadi ular? Dia kata, tak logik. Dia kata, kita kata, boleh. Dia kata, boleh betul ya. Kata, Tuhan aku boleh tukarkan jadi. Kita kata, Allah Tuhan aku boleh tukarkan tongkat jadi ular. Tukar? Tu Nabi Musa. Sihir dia tidak menukarkan, dia mengaburkan pandangan. Sihir dia tak menukarkan, dia mengaburkan pandangan. Betul ahli sihir tu campak tali-tali tongkat. Orang yang datang tengok, wah ular, tapi tak jadi ular pun. Dia mengkaburi pandangan saja. Dia takkan tukar jadi sihir, tak. Dia mengkaburi pandangan saja. Tapi ini tongkat. Sebab tu bila Musa campak tongkat dia jadi ular, semuanya sujud. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Amantu bi Rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhan sekalian alam, Tuhan Musa dan Harun. Sebab apa? Sebab
Dia ahli sihir paling hebat. Dia orang hanya boleh sekadar memukau saja pandangan. Ini jadi betul. Telan habis semua tali-tali dengan tongkat-tongkat dia orang yang nampak macam ular tu. Itu yang ini. Tali lah. Tali. Orang main semua kan dia panggil, dia buat dekat stadium ke mana besar lah tempat. Fir'aun bukan dia tu ni, dia suruh kumpul kan tu, dia kata panggil semua rakyat dia, semua ahli sihir yang wujud zaman dia, kan dia Tuhan, mengaku dia Tuhan, dia raja seluruh Mesir tu. Semua yang ada di Mesir tu dipanggil, dan semua ahli sihir yang ada di Mesir dipanggil nak lawan Nabi Musa. 80,000 ahli sihir, bukan seorang. Lepas tu yang lain semua rakyat-rakyat tengok, habis sujud semua. Wa kharru saharatus sajidin qalu amantu bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Quran cerita banyak tempat lah, banyak tempat. Pasal apa? Dia kata kami ahli sihir ni pun hanya mampu memukaukan orang saja, nampak tongkat jadi ular, tali jadi ular. Iman. Dia orang kena hukum dengan Firaun. Firaun marahlah, oh kau beriman tanpa keizinan aku Kena apa? Kena dia buat salib. Firaun ni dia buat dia apa? Silangkan kaki dengan tangan tu. Sebagai dia campakkan dalam parit api. Firaun marah. Kena. Tapi dia orang dah yakin dah dapat dah keinginan. Tengok, ini manusia tak boleh buat. Dan Nabi Musa pun bukan kata aku yang buat. Ini Tuhan aku yang buat, Allah yang buat. Tengok, amantu bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Ini akal menilai tu. Jadi sekarang ni kita dalam akidah, kita kena faham apa makna wajib, apa makna mustahil, apa makna harus. Sebab akidah kita yang 50 itu 3 tu. Ada akidah yang wajib bagi Allah, ada akidah yang mustahil bagi Allah, ada akidah yang harus bagi Allah. Apa yang wajib bagi Allah? Wajib wujud. Allah tak boleh harus wujud. Dan tak mungkinlah mustahil wujud. Allah mesti Allah wujud. Wujud dia tu wajib ke harus? Wajib. Kita wujud tak? Kita wujud tak? Kita wujud tak? Wujud lah. Wujud kita wajib ke harus? Harus. Wujud kita bukan wajib. Itu bezanya. Allah ada kudrah, sifat kudrah. Wajib ke harus? Wajib. Kita ada kudrah, kemampuan lah. Kudrah tu tenaga, kemampuan. Ada tak? Wajib ke harus? Harus. Tu beza dia. Tu beza. Tu yang kita tahu. Bagi sekarang kita belajar tentang kita belajar tentang Allah. So Allah tu sifat-sifat dia tu wajib ke, harus ke, mustahil. Okey, contohnya jahil. Allah boleh jahil? Boleh jahil? Mungkin boleh, mungkin tak boleh kot. Ke mustahil? Mustahil. Itu yang kita nak belajar sekarang. Kita faham apa tu wajib, apa tu mustahil, apa tu harus, barulah kita faham akidah 50. Okay. So yang menghukum wajib, mustahil, harus siapa? Akal kita. Jadi syarak Quran kan datang bagi tahu Allah itu wujud. Akal setuju tak? Apa kata ya mestilah wujud. Tapi sebelum tu dia fikir dulu. Sekarang kita memang dah Islam, memanglah kita kata Allah tu wajib wujud. Apa itu orang yang kita pergi jumpa orang yang bukan Islam sekarang ni, kita bagi tahu kat dia, Tuhan itu wujud satu saja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Agak dia percaya tu tak? Dia fikir dulu. Dia kata bukan saya pun ada Tuhan lah. Tunjuk topekong dia. Tahu lah kan. So macam mana kita nak terangkan kat dia, menurut akal ni, kamu ada akal, saya pun ada akal. Akal kata mustahil patung tu Tuhan. Boleh tak? Mampu tak menerangkan kepada orang kafir bahawa yang sebenarnya Tuhan satu saja, iaitu Allah Ta'ala, bukan yang berhala-berhala ni. Supaya akal dia pun boleh, betul lah, betul, ini bukan Tuhan ni sebenarnya. Mampu tak? Inilah yang kita belajar sekarang. Walaupun maknanya kita taklah diwajibkan untuk menerangkan kepada orang kafir, tapi kita sendiri
Faham tak? Seandainya kita disuruh menerangkan akidah-akidah ini kepada orang kafir, mampu tak kita bagi tahu dia dan kita tundukkan akal dia pun setuju dengan kita? Mampu tak? Kalau kita sendiri pun belum faham, macam mana kita nak terangkan kat dia? Itu tuntutan dia sebenarnya. Akidah kita ni bukan kita sekadar beriktikad ya Allah satu, Allah esa, Allah ada sifat kudrah, iradah. Kita kena tahu dalil dia supaya kita boleh cerita dekat orang yang bukan Islam, akal dia pun boleh terima. Akal dia pun boleh terima. Sebab semua akidah itu syariat dah sediakan. Kan? Betul? Akidah sudah ada dalam diri manusia ke? Akidah dah ada dalam diri manusia ke? Belum. Anak kita baru lahir, dia percaya Allah satu. Dia tahu Allah tu ada kudrah, iradah, ilmu, ada. Dia percaya tak? So siapa yang ajar dia? Siapa yang ajar dia? Tak kita atau cikgu dia lah. Mula-mula kita lah. Kita kena ajar dulu kan. Takkan kita ada. Mungkinlah ada orang langsung tak ajar anak dia, terus hantar tadika je, terus belajar kan. Ada orang dia awal-awal lagi dia ajar. Okey, setakat mana tahap mana dia boleh faham benda tu. Dan dia pula boleh mengajar orang lain. Bila? Umur berapa agak-agak? Berbeza lah kot kan, mengikut manusia. Agak-agak lah paling awal budak daripada tak tahu apa, memayis, lepas tu balik kan. Agak-agak umur berapa yang otak dia, akal dia tu sudah boleh menerima dan siap boleh berhujah lagi dengan orang bukan Islam tentang akidah Islam. Kalau yang kat sini pun tak boleh lagi, apa lagi anak-anak kita, betul? Ini mazhab Asy'ariyah ni, dia nak ajar kita akidah tu dah jelas, Quran dah terangkan jelas. Kita tak mau akidah tu hanya ada pada Quran sahaja, pada hadis sahaja. Kita nak akal kita setuju dengan Quran dan akal kita pun boleh menyokong, membantu, berhujah dengan dalil-dalil akal terhadap akidah yang disediakan oleh Quran itu. Sepakat? Sebab apa? Bila kita berjumpa dengan orang yang tak percaya Quran, tak percaya hadis, orang kafir, dan kita tahu dia ada akal, kita pun ada akal, so kita berbicara dengan akal sampai dia tunduk, dia kata betul lah, tak ada Tuhan selain Allah. Sebab kita tak ada mujizat. Kita tak ada. Kalau kita ada mujizat kan senang je kan. Kau tak percaya, kalau kau tak percaya aku apa? Kena aku buktikan macam mana? Pergi belah matahari. Kita pun belah mata kita. Kalau kita rasul kan, kita minta ya Allah belahkan. Sekarang kita bukan rasul, so kita nak buktikan tu macam mana? Kita buktikan dengan akal. Faham? Jadi kalau nak buktikan dengan akal, kena basic, kena faham 3 perkara, iaitu hukum akal. 3 saja, wajib, mustahil dan harus. Jadi kalau orang kata apa ni, akidah bukan pakai akal, pakai Quran, dua-dua pakai. Dua-dua pakai. Macam saya makan nasi tadi, makanan kita orang yang makan, kena ada perbuatan makan. Kalau kita duduk sini, makanan duduk situ, kita duduk tengok aja, dapat makan tak? Kita kena tiga-tiga sekali terlibat lah. Tiga-tiga sekali kena terlibat. So akidah tu disediakan oleh Quran. Quran kata Allah satu, Allah berkuasa, Allah cipta langit bumi. So kita percaya tak? Kita nak percaya guna apa? Guna akal lah. Akal kita betul. Dah betul baru hati percaya. Itu dia sebelum hati, akal dulu. Macam tadi lah bila saya kata Raja bagi 1 juta. Sebab apa? Akal dia dah tolak lah. Tak mungkin. Hati dia tak mau percaya. Sebab akal kata tak logik. Tapi bila saya terangkan balik, maksud dia tu, boleh je kerajaan nak bagi 1 juta, tapi secara adatnya tak mungkin bagi kot. Itu je. Betul? Sama, benda yang sama. Jadi kita kena gunakan akal kita untuk terima
membenarkan apa yang syariat beritahu dan kita tasdik bil qalbi, barulah pergi kepada iman. Boleh je orang tu terus percaya tanpa tahu dalil, itu dia panggil taklid. Taklid maknanya mudah berubah. Tiba-tiba dia rasa macam ada orang datang jumpa dia, tiba-tiba bagi tahu tentang satu agama yang lebih seronok. Jadilah kau ikut Islam, kau percaya Allah, kau apa kau dapat? Okeylah, kau ikut aku bagi kau sebulan 1 juta. Macam agak-agak ada orang ikut tak? Kau ikut agama aku bagi kau sebulan 1 juta tu, kita lah kata tak logik kan. Sebulan aku bagi 50,000 lah. Setiap bulan aku bagi kau 50,000, kau ikut agama aku. Agak-agak ada orang ikut tak? Ramai saya silap. Itu orang yang taklid. Orang yang taklid. Tapi kita, tahap kita, kau jangankan bagi 50,000, kau cincang aku, kau bakar aku hidup-hidup pun aku takkan ikut agama kau. Aku dah firm dah dengan aku punya akidah agama aku. Simpan kau punya 50,000. Jangan 50,000, kau nak bunuh aku, kau nak cincang aku, kau nak bakar aku pun aku takkan berganjak dengan aku punya agama. Sampai tahap macam tu. So apa yang membuatkan dia firm? Kalau taklid takkan firm je. Takkan firm. Tak boleh nanti mak aku marah. Kau macam itu mak kau. Ya, kau sorok-sorok je. Kau berlakon je depan mak kau Islam, tapi kau ikut je Kristian. Aku bagi kau sebulan 3,000. Banyak berlaku. Dah 2 tahun masuk Kristian, ada rantai Kristian kat dalam, luar pakai tudung. Kantoi. Bila siasat matanya, dia kata, dah 2 tahun dah mak saya masuk Kristian. Itu masalah. Pasal apa? Tak firm. Dia tak percaya. Dia sebab tak firm. Ikut mak ayah Islam. Tiba-tiba mak ayah pun buat tak peduli, miskin, tak bagi duit. Ini tiba-tiba ada offer baik. Tiap-tiap bulan dapat 3,000. Minum holy water 3,000 dah. Kalau orang susah, sedap 3,000 kan. Dapat free, tak dapat macam bonus beasiswa. Kita kena tahap sampai dicincang pun, dibakar pun takkan beranjak. Ni lah tujuan kita belajar akidah pegang dalil tu, supaya kuat. Sebab kita yakin yang paling menyebabkan kita yakin apa? Bila kita mati nanti, yang Tuhan yang sebenar, agama yang sebenar adalah agama Islam, agama Allah, dan kita yakin betul. Kalau dapat 3,000 pun, katalah 30,000 setiap bulan pun, jadi aku mati masuk neraka selama-lamanya, buat apa? Betul? Biarlah susah pun tak apa, tapi mati besok masuk itu. Yakin tak yakin? Maka di sini dia susun secara ilmiah, kita panggil secara ilmiah. Agak itulah apa istilah dia ilmiah tu, secara formal lah. Fal wajibu huwa allazi la yatasawwaru fil aqli adamuhu, ay la yusaddiqul aqlu bi adamihi, kat tahayyuzi lil jirmi ay al akhdhi qadran min al faraq. Wajib itu adalah sesuatu yang mana akal tidak boleh terima ketiadaannya. Maksudnya mesti ada. Itu wajib. Wajib mesti akal boleh terima. Mesti terima. Kemudian dia bagi contoh, kat tahayyuzi lil jirmi. Ini agak susah sikit dia punya huraian ni lah. Huraian itu di sebelah tu, pengertian jisim dan jirim, surat 25 sebelah dia tu. Ada tajuk pengertian jirim dan jisim. Ada. Sebab dia kata, dia bagi contoh seperti tahayyusnya jirim. Maksudnya tahayyus tu apa? Akhzihi qadran minal faraq, mengambil ruang. Okey, saya nak tanya, siapa pernah jumpa jirim atau jisim yang tak mengambil ruang? Cuba bagi saya satu contoh. Jisim atau jirim yang tidak mengambil ruang, tidak bertempat. Ada? Cuba. So, dia bagi contoh ni. Dia kata wajib. Maksudnya jirim wajib mengambil ruang.
Maksudnya mustahil jirim tak mengambil ruang. So nak tanya dulu, ada yang mungkin tak setuju ke? Tak setuju kita minta saya contoh. Tahu jisim kan? Kalau dalam sains apa yang saya belajar, 3 lah. Pepejal, cecair, gas. Pepejal semua tahulah, ni semua pepejal lah ni. Cecair, air, kuah, tom yum ni cecair semua tu. Kemudian gas. Ada lagi yang keempat? Selain daripada pepejal, cecair, gas, jisim yang keempat ada? Saya tak tahu, zaman MRSM tu saya belajar 3 tu je. Saya ambil sains tulen, fizik, kimia, bio and math. Dalam kimia ada bahas kan, pepejal, cecair, gas, tu jisim. Ada yang keempat kan, mata baru sekarang, quantum fizik, nanoteknologi, baru punya yang keempat ada wujud. Cuma dia berubah sikit. Dulu kan dia panggil partikel paling kecil, dia panggil atom kan, elektron, neutron, proton. Sekarang ni dengar dalam quantum fizik dia quarks dia panggil. Itu lebih kecil ni. Paling kecil dia panggil quarks. Betul? Cerita Ant-Man tu lebih kurang. Dia nak tanya, ada tak jirim yang jisim tak mengambil ruang? Itu contoh dia bagi tu. Akal tak boleh terima jisim tak mengambil ruang. Cubalah fikir bagi contoh, tak ada. Akhirnya setuju. Wajib jisim mengambil ruang. Contoh. Nak bagi contoh. Kemudian dia ada tambahan sikit tu, dia kata la yutasawwaru. Baca dengan dhammah. Kemudian boleh dibaca la yatasawwaru. Ada beza ke? Ada beza dia kata. Kalau yutasawwaru iaitu mabni maf'ul, ni istilah dalam ilmu nahwu, ilmu sharaf ni, sharaf. Mabni maf'ul ni maksudnya ayat pasif. Biasanya dalam bahasa Melayu lebih kurang ayat pasif. Satu lagi mabni, dia kata mabni maklum kan. Maka maknanya la yudraku, sedangkan kalau dibaca dengan fathah, yang ni dengan mabni lil fa'il ataupun nama lain mabni maklum, maka maknanya ialah la yumkin. Jadi yutasawwaru tu digambarkan. Kalau yatasawwaru menggambarkan. Dia pasif dengan aktif. Dimakan dengan makan, memakan dengan dimakan. Tahu kan beza dia? Meminum dengan diminum. Itu je kalau dari segi bahasa. Mabni mabni majhul atau mabni lil maf'ul, ada nama yang berbeza tapi makna sama je. Biasanya ada yang panggil mabni lil maf'ul, ada yang panggil mabni majhul, ada yang panggil mabni lil fa'il, mabni maklum, sama je. Maksudnya dimakan dengan memakan. Kalau mabni lil maf'ul yutasawwaru, digambarkan, tidak dapat digambarkan oleh akal. Kalau la yatasawwaru, tidak dapat menggambarkan. Betul tak? Sopi kena berhenti ya? Kena berhenti ya? Sopi. Jadi itulah nak terangkan, kalau baca di sini nanti faham. Maksudnya kalau yutasawwaru, maksudnya tidak dapat digambarkan, maksudnya la yudraku, tak dapat nak capai. Boleh tapi tak dapat nak capai. Faham? Kita dia boleh bayangkan tak kerajaan bagi kita 1 juta seorang bulan depan? Tak boleh nak dibayangkan ke? Tak mungkin dibayangkan. Tak boleh dibayangkan je. Masih mungkin lagi. Tapi kalau pakai la yatasawwaru, maknanya tak boleh. Akal memang itu bukan akal punya benda tu di luar jangkauan akal. Itu je dia nak bagi tahu. Kalau yutasawwaru maknanya la yudraku, benda tu akal tak dapat nak capai. Maksudnya boleh capai tapi akal tak. Setengah orang dia tak mampu, akal dia tak mampu. Tapi benda tu memang boleh dicapai oleh akal, tapi akal dia tak mampu. Kemudian yang lagi satu tu, memang akal siapa pun tak mungkin akan boleh menerimanya. Itu beza dia kalau dibaca yatasawwaru dengan yutasawwaru. Jadi nanti kita sambung pula. Ada soalan ni?
Soalan ni kan saya satu. Dah bahas dah sebelum ni. Syarak ada hukum taklifi, ada hukum wada'i. Hukum taklifi ada 5, haram, makruh, mubah, sunat, wajib. Hukum wada'i dia sebab, syarat, manik, sah, batal, rukhsah, azimah. Itu hukum syarak. Jadi dia tak bahas logik tak logik, syarak. Kemudian adat pun hukum adat. Hukum adat dia ada hubungan dengan hukum akal, iaitu semua hukum adat di bawah harus akal. Mustahil akal, wajib akal, harus akal, ketiga-tiga ni di bawah harus akal. Macam tadi, mana adat kata mustahil, tetapi akal kata harus. Adat kata mesti, akal kata harus. Dan adat kalau akal kata adat kata harus, akal pun kata haruslah. Adat tiga, walaupun adat tu mustahil, wajib, harus, di bawah harus akal. Kalau wajib akal, dia tak sama dengan wajib adat. Okey. Kemudian perasaan lain pula. Perasaan, hukum ini nisbah. Hukum ini nisbah. Menisbahkan sesuatu, menetapkan sesuatu. Wajib, tak, mustahil, logik, tak logik, itu nisbah. Perasaan lain. Perasaan pembahasan ni arad. Pembahasan ni tentang sifat. Perasaan tu hati, sifat, dia tak ada kaitan dengan akal, nisbah. Akal nisbah. Kemudian metafizik. Metafizik ni pun metafizik, adakah akal boleh menghukumi benda metafizik? Kita kata dalam kita lah, kita tak. Metafizik kita kata biarkan syarak yang hukum. Sebab kita hanya fizik saja. Sebab kita nampak kita akal hanya boleh berfikir benda yang dia nampak je. Benda metafizik ni malaikat, roh, neraka, syurga, metafizik. Dia panggil ma wara'at tabi'iyat. Perkara yang di alam gaib. Kita tak, akal tak boleh. Paling pun akal kata harus saja. Kewujudan syurga akal kata harus. Kewujudan neraka akal kata harus. Akal tak boleh nak bayangkan syurga, neraka, kata wajib mesti ada. Mustahil adanya neraka. Itu bukan ruang lingkup akal. Metafizik itu ruang lingkup syarak. Sebab tu akal terbatas. Sebab tu dia kata tadi la yumkinu ataupun la yudraku. Ada benda yang akal boleh capai, tapi ada benda kita nak tanya malaikat, besok kita mati dalam kubur kan, kita roh kita dicabut, lepas tu malaikat tanya dalam kubur, malaikat tanya jasad ke tanya roh? Boleh fikir tak? Kata roh dah dicabut kan, mati, jasad saja. Lepas tu jasad tanam dalam kubur. Lepas tu malaikat datang tanya soal mukanakin marah buka. Malaikat tanya jasad kan ni roh? Ke roh dikembalikan semula ke jasad? Kalau roh kembali jasad, hidup balik tak? Ke tak hidup balik? Itu akal dia jam lah. Dia bukan ruang lingkup akal. Itu syarak. Itu peranan syarak. Bab sampai tu kita ada bab sam'iyat, bab ghaibiyat. Itu syarak. Metafizik syarak. Kalau falsafah lagi langsung tak bahas. Falsafah langsung tak bahas metafizik. Fizik yang kita bahas hanya fizik saja. Metafizik tak bahas. Akal tak boleh, macam mana? Malaikat pun kita tanya, malaikat ni bersama kita, kita tak nampak ke atau di alam lain? Alam lain. Kalau dia bersama kita tapi kita tak nampak, maknanya dia nak keluar pun kena pakai pintu. Jadi tiba-tiba kan pintu tu buka sendiri. Kita mula. Tapi dia boleh tembus je. Bukan alam dia. So akal tak boleh tak boleh bayang benda tu. Boleh bayang kan? Tapi filem-filem tu cubalah dia nak, kononnya dia nak tunjukkan malaikat begini, hantu begini kan, ada filem-filem tunjukkan. Tapi akal memang tak sampai. Bab metafizik kita serahkan kepada syarak. Allahu a'lam. Cukup dulu, nanti kita sambung insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Taala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua muslimin muslimat, dan bagi taufik untuk faham dan sampaikan. Dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.